What will happen in the next chapter? Sebelum ini dalam One Piece chapter 1104, kita telah melihat Sanji Garcia Satan yang walaupun beberapa kali diserang, bermulanya dari serangan Kuma yang cukup kuat sehingga kan meremukkan dan mencacatkan sebahagian tubuh Satan. Namun Satan masih pulih setelah itu. Tidak hanya itu, Franky juga telah memberikan satu radical beam yang menembusi tubuh Satan, tapi tetap itu tidak memberi kesan kepada Sanji Garcia Satan kerana kemampuan regenerasinya. Dan setelah itu Gorosei Satan terus mengarahkan Buster Call untuk menamatkan segala-galanya. Adakah ini pengakhirannya? Adakah Kuma, Bonnie dan Vegapunk akan mati dan hanya Mugiwara yang selamat, atau satu keajaiban bakal berlaku? Jadi jom kita ramalkan sama-sama apa yang ada dalam chapter 1105 setelah ini. Ikutu Yarodomo! Yang pertama, chapter 1105 nanti tentunya akan memberi sedikit sebanyak pendedahan yang lebih detail dan mendalam berkenaan bangsa Buccaneer. Kerana aku yakin bukan hanya aku, bahkan korang juga tentu tertanya-tanya mengapa Kuma mampu menentang sistem yang telah disettingkan oleh Vegapunk, ataupun kita gelarkannya The Self-Destruction. Vegapunk sudah mengatakan yang dia tak ikut sebiji-sebiji arahan Satan dan dia ubah sistem itu, di mana apabila button Self-Destruction diaktifkan, maka Kuma sudah tidak akan berfungsi dan Kuma hanyalah seperti tin kosong. Tapi sekarang situasi dia dah berubah 360 darjah, di mana Kuma bukan hanya masih mampu bergerak, bahkan dia mampu mencari Bonnie sehingga ke Egghead Island, dan tidak hanya itu, dia telah menentang Satan. Itu yang Vegapunk terkejut kenapa ini boleh terjadi, dan Vegapunk meneka yang ini mungkin disebabkan the power of love. Tapi yang sebenarnya ini adalah kerana rahsia bangsa Buccaneer itu sendiri, kerana beberapa kali perkataan Buccaneer dimentionkan dalam chapter 1104 yang menunjukkan bangsa ini bukan bangsa yang biasa, dan kerana bangsa ini ada sesuatu, world government telah menghapuskannya terlebih dahulu. Jadi tidak mustahil rahsia bangsa Buccaneer ini akan didedahkan dalam chapter akan datang. Dan juga berkenaan dengan bangsa Buccaneer ini, sebelum ini disorotkan bahawa bangsa Buccaneer ini terkenal dengan kekuatannya yang tersendiri. Dia memiliki ataupun dia terkenal dengan strength-nya. Seterusnya di chapter akan datang pastinya akan menampilkan pertarungan yang melibatkan Vinsmoke Sanji. Sebab seperti mana yang kita tahu, Oda kalau mula dah bawa tunjukkan Sanji bersedia untuk bertarung, kebiasaannya Sanji akan mendapat lawan yang sepadan dengan dia. Jadi dekat sini hanya ada dua enemy yang sungguh kuat untuk dihadapi oleh Sanji, iaitu Admiral Kizaru dan Sanji Garcia Satan. Tapi Satan aku tolak tepi terlebih dahulu kerana Satan lebih layak untuk melawan karakter seperti Our Bakasencho, Monkey D. Luffy. Dan kali ini jika Borsalino Kizaru masih nak meneruskan untuk berpihak dengan world government, nampaknya Vinsmoke Sanji karakter yang bakal menghalang pergerakan dari Kizaru. Dan kalau diikutkan, Sanji memangnya watak yang cukup sesuai untuk berhadapan dengan Kizaru. Kita tahu Sanji memangnya petarung kaki yang cukup kuat, dan Kizaru juga beberapa kali ditunjukkan menggunakan kakinya untuk melakukan serangan. Jadi dari sini memang epic kalau kita akan dapat melihat pertarungan yang berlaku antara komander kedua Mugiwara Pirate, iaitu Vinsmoke Sanji menentang Admiral Kizaru. Dan disebabkan pertarungan seperti ini, barulah kita dapat mengetahui adakah kekuatan Sanji ini sudah mencapai di level Admiral ataupun kekuatannya masih jauh dibandingkan daripada Admiral. Ditambah lagi Kizaru pula mempunyai kecepatan yang cukup luar biasa. Jadi tentunya pertarungan antara Sanji dan Kizaru akan menentukan kemenangan mereka dari aspek speed terutamanya. Jadi macam mana? Korang setuju tak yang Sanji bakal berhadapan dengan Admiral Kizaru? Dan mungkin menjadi sedikit hint kepada kita dalam arc Egghead Island ini, di mana sebelumnya kita boleh tengok yang Luffy telah menentang dengan Rob Lucci terlebih dahulu, dan setelah pemenangnya telah didesaidkan, iaitu Luffy telah muncul pemenang dalam pertarungan antara dia dengan Rob Lucci, dan ketika Rob Lucci pulih kembali, dia telah menentang Zoro. Dan sebelumnya kita dah melihat bahawa Luffy telah pun menentang Admiral. Jadi mungkin Saki-Saki Baki ni kan, sisa-sisa ni dilepaskan pula kepada dia punya commander, which is sebelum ini Rob Lucci menentang dengan Zoro, dan kali ini mungkin Admiral Kizaru akan menentang dengan Sanji. Cumanya itulah, kalau kita boleh tengok sebelum ini Sanji dia telah menentang satu musuh pada tahap Commander Yonko, which is Queen, dan kita dapat melihat pertarungan itu seolah-olah cuba untuk menampilkan kekuatan ataupun power up yang ada pada Sanji. Jadi kita tak tahu, kalau sebelum ini kita boleh nampak kekuatan ketahanan badan Sanji, di mana apabila human modification dalamannya
ataupun dalam tubuhnya telah pun berjaya di-awakenkan walaupun tanpa jerma suit. Jadi dekat situ kita mengetahui bahawa pada ketika tersebut Oda nak highlight ketahanan badan Sanji dan juga daya serangan dia, dan pada ketika itu dia telah menang menentang dengan Queen. Dan kali ini mungkin Oda nak sorotkan pula kelajuan Sanji itu sendiri. Kemudian kita tahu yang di chapter 1104 Luffy telah menghilangkan diri, dan itu menjadi persoalan ke mana Luffy telah pergi atau siapa yang bawa Luffy lari. Dan ini maybe berkaitan dengan Karibu, di mana berkemungkinan Luffy telah dicolek dan dimasukkan ke dalam badan Karibu. Dalam dua chapter yang lepas, iaitu chapter 1103, kita telah melihat Luffy yang mendapat makanan yang begitu banyak, dan sekarang hanya ada satu karakter yang paling sesuai untuk memberikan Luffy makanan itu, semestinya Karibu. Jadi mungkin Karibu lah yang menyembunyikan Luffy buat sementara ini. Sebelum ni kita boleh tengok Karibu dengan kemampuan Numa Nominya. Dia mampu untuk menculik beberapa mermaid dan dia cuba untuk jual mermaid tersebut di Human Auction House di Sabaody Archipelago. Jadi mungkin teknik yang sama juga digunakan oleh Karibu untuk menelan ataupun memasukkan Luffy ni dalam tubuhnya dan bawa Luffy ni pergi ke tempat lain sampai Luffy fully recover, barulah dia lepaskan Luffy untuk Luffy bertarung kembali. Hai semua, saya Sofian, seorang VFX content creator di Malaysia. Sejak awal terlibat dalam editing, saya belajar daripada YouTube untuk menghasilkan video efek. Masa awal-awal buat video, saya suka gabungkan stock footage dengan footage saya untuk menjadi satu video tanpa melibatkan 3D. Beberapa tahun berlalu, saya mula libatkan editing saya dengan dunia 3D dan saya rasa lebih bebas dan lebih fleksibel untuk menghasilkan VFX yang lebih menarik. Saya rasa kat sini mesti ada yang berminat nak belajar 3D kan? Ini berita baik untuk korang semua. Sebab saya bersama dengan Arif Nizam, iaitu founder Awesome School, juga seorang VFX artis yang bekerja di London untuk Hollywood Industry. Kami bekerjasama mengeluarkan satu program baru untuk mengangkat bakat anak muda di Malaysia ke satu arah yang lebih tinggi. Saya pernah berada di mana saya cuba belajar sesuatu efek tapi tak dapat jumpa tutorial yang betul-betul memenuhi kehendak saya, hingga saya jam dan buntu. Jadi saya faham kadang-kadang anak muda yang kat luar sana yang nak belajar tapi tak dapat nak cari kos pembelajaran yang mudah dan cepat untuk difahami. Kami di Awesome School mengeluarkan program pertama kami, iaitu 3D animation yang didesainkan untuk membantu mengeluarkan kreativiti anak-anak anda yang berumur daripada 10 sehingga 15 tahun. Kelas ini akan berlangsung selama 9 bulan. Yang bestnya, kami akan realisasikan karakter rekaan anak-anak anda menjadi 3D model secara percuma tau. And yes, our program is well suited for English speaking children as well. Jadi kalau korang dah tonton video ni sampai ke sini, maksudnya korang berminat dengan program ni dan korang dah cukup satu syarat untuk join kami. Sekarang kami membuat New Year Sale dengan diskaun sebanyak 20% untuk peserta terawal. Anda boleh hubungi kami di nombor yang tertera atau mesej sahaja di media sosial kami. Kami tunggu anda di sana. Selain daripada keadaan yang berkait dengan chapter 1104, maybe adegan pertarungan Roronoa Zoro melawan Rob Lucci bakal ditunjukkan semula, dan hanya ada dua kemungkinan untuk pertempuran ini. Yang pertama, Zoro dan Lucci masih berlawan dan masih tiada pemenangnya, atau yang keduanya, Lucci telah pun tewas di tangan Zoro, kerana aku agak yakin yang Zoro mustahil untuk tewas di tangan kucing Lucci ini. Lagipun last kita dapat lihat pertempuran mereka di chapter 1094 di mana ditunjukkan pertempuran Zoro versus Lucci masih belum tamat dan ditunjukkan reaksi mereka terhadap kemunculan buat pertama kalinya untuk form baru Saint Garcia Satan. So setidak-tidaknya di chapter akan datang, which is 1105, adegan Zoro ditunjukkan semula selaras dengan adegan Sanji yang bakal bertempur dengan lawan yang sepadan. Dan yang paling penting pastinya di chapter 1105 akan mendedahkan hasil Buster Call yang dicetuskan oleh Saint Garcia Satan. Setakat ini hanya dua pulau yang diketahui telah menghadapi Buster Call, iaitu Ohara dan Enies Lobby, dan ternyata Nico Robin dan Aokiji hadir di kedua-duanya. Kedua-dua pulau itu musnah sama sekali disebabkan senjata api. Walau bagaimanapun, walaupun memanggil serangan hanya 2 kali adalah cukup kejam, mengetahui kekejaman world government dan tahap yang mereka sanggup lakukan adalah sangat munasabah bahawa ia telah digubal pada kesempatan berasingan yang tidak dilihat oleh penonton. Lanun Topi Jerami ialah satu-satunya kru yang diketahui terus bertahan dan melari
melarikan diri dari Buster Call, dan Nico Robin adalah satu-satunya orang yang diketahui terselamat dari 2 pengeboman Buster Call yang berasingan. Panggilan Buster Call tidak mengambil mudah kegagalan. Orang ramai tidak mengetahui tentang Buster Call menggunakan propaganda untuk memusnahkan sasaran yang dimusnahkan dan menjadikan pemusnahnya satu kejayaan yang hebat dan patut dipuji oleh kerajaan dunia. Sebagai contoh, Iceberg telah ditunjukkan telah tertipu dengan maklumat rasmi bahawa Devils of O'Hara sedang bekerja untuk memusnahkan dunia. Hanya selepas perbincangan dengan Robin, dia dapat menyedari kebenaran kejadian itu. Pendek kata, Buster Call adalah tindakan ketenteraan yang paling kuat dan tiada siapa yang boleh mengambil mudah. Dan kali ini Buster Call dilaksanakan di Egghead. Namun walaupun Buster Call ini berlaku, aku agak yakin yang masih ada peluang untuk Mugiwara Pirate melarikan diri, kerana kita tahu yang Ancient Robot yang lama sudah tidak dihidupkan akhirnya kembali hidup setelah mendengar The Drums of Liberation. Dan maybe disebabkan Ancient Robot inilah memberi peluang dan ruang untuk Mugiwara Pirate dan yang lain-lain keluar dari Pulau Egghead. Dan itu saja apa yang aku dapat ramalkan. Mungkin akan muncul dalam chapter 1105 yang akan datang, dan tak mustahil last Oda twist je apa yang kita predikkan ini, di mana Oda langsung tak tunjukkan keadaan yang sedang berlaku di Egghead Island, tapi Oda tunjukkan keadaan di pulau yang lain macam Hachinosu ke Elbaf ke ataupun dekat Winner Island kan, yang semestinya berkenaan dengan Blackbeard Pirate. Naya Pak Karim kalau kena twist macam ni kan. Okey, itu saja perkongsian aku pada video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Jadilah orang yang bermanfaat kalaupun cuma hanya sebatas niat. Kerana sesungguhnya Allah melihat kebaikan pada diri kita, maka Allah akan memberi kita kemudahan menuju jalan kebaikan. Seringkali kita mengatakan bahawa kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, namun orang yang sebenarnya mensabotaj keinginan, tekad dan kemahuan kita adalah diri kita sendiri. Kita punyai azam, tapi kita tidak berusaha untuk sempurnakan azam kita. Kita punyai impian, tapi masih leka dengan angan-angan dan berlengah dari mencaturkan pergerakan. Allah tidak zalim. Walaupun sering kita melihat orang yang tidak beriman dengannya masih memiliki kekayaan, kesihatan dan segala kemewahan, sebenarnya diri kita sendiri yang zalim, yang tidak meletakkan perintah Allah sebagai keutamaan. Sekiranya Allah mahu, Allah lebih dari mampu untuk memberikan kita lebih dari apa yang kita usahakan. My brother, never lost hope on yourself. Keep your head up and move forward. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi